Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Okay, baik, pertamanya sama-samalah kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, ini merupakan video yang berkaitan dengan tajuk ketiga kita dalam bab aliran mazhab akidah. Kita akan masuk tentang Mu'tazilah insya-Allah. Pertamanya Ustaz doakan kamu pelajar-pelajar semua senantiasa dalam keadaan yang sihat wal afiat. Allah senantiasa dorong kita, bagi taufik, bagi inayah untuk kita terus mendekatkan diri pada Allah dengan kita melazimi majlis ilmu, dengan kita beramal soleh. Semoga insya-Allah apa juga keadaan yang menimpa kita, susah senang, sakit sihat, semuanya mudah-mudahan insya-Allah dalam rahmat Allah. Okey, kita masuk tajuk kita. Video kali ini saya akan cerita tentang Mu'tazilah. Baik. Pertamanya ni kita Ustaz mungkin ringkas sikit-sikit, speed sikit-sikit. Selebihnya kamu boleh baca nanti dalam nota. Baik. Pertamanya bila kita sebut aliran Mu'tazilah. Mu'tazilah ni adalah satu kumpulan yang menyalahi ahli sunnah wal jamaah, sebagaimana juga Murji'ah, sebagaimana juga Khawarij, sebagaimana juga Murji'ah, sebagaimana juga golongan Qadariyah, Ahmadiyah dan sebagainya. Ini semua kumpulan-kumpulan yang kita ceritakan ini adalah kumpulan yang menyalahi ahli sunnah wal jamaah. Bila kata menyalahi ahli sunnah wal jamaah, maknanya dia sikit pun tidak menepati kebenaran. Dia golongan yang menyimpang daripada kebenaran. Yang ni asas pertama yang kamu kena faham. Okey, Mu'tazilah. Kenapa kumpulan ini dinamakan sebagai Mu'tazilah? Mu'tazilah ni dia diberi nama sebagai Mu'tazilah, dia ada kaitan dengan sejarah kenapa kumpulan ini muncul. Pertama Ustaz nak sebutkan pada kamu, Mu'tazilah ni, perkataan Mu'tazilah dia berasal daripada kata i'tazala. I'tazala ni makna dia mengasingkan diri, menyisihkan diri. Kita terasing diri kita daripada orang, tak mau duduk sekali dengan orang apa-apa semua ni. Jadi perkataan Mu'tazilah dia berasal dari kata i'tazala. I'tazala ni makna dia mengasingkan diri ataupun memisahkan diri. Kumpulan Mu'tazilah ni dia adalah satu aliran yang menyisihkan diri daripada orang ramai, daripada jemaah, khususnya dalam bab yang berkaitan akidah. Okey. Kalau kamu baca dalam nota dan dalam kitab-kitab yang menceritakan tentang aliran mazhab akidah ni, disebutkan Mu'tazilah ni dia muncul pada abad pertama Hijrah. Dia muncul pada abad pertama Hijrah di kota Basrah. Basrah pada masa ni dia jadi sebuah kota yang jadi pusat penyebaran ilmu, center of knowledge, pusat penyebaran ilmu, pusat ilmu pengetahuan, pusat kebudayaan Islam. Dan kota Basrah ni juga selain daripada dia jadi center pusat pengajian Islam, kebudayaan Islam, di Basrah ni lah juga tempat berlakunya pertembungan pelbagai budaya dan pelbagai agama di situ, di kota Basrah. Baik, itu tak apalah. Jadi Mu'tazilah ni kita sebutkan dia muncul pada abad pertama Hijrah. Kalau nak cerita lebih jelas, dia muncul di akhir pemerintahan Daulah Umayyah dan berkembang pesat pada pemerintahan Daulah Abbasiyah. Jadi tentang sejarah kemunculan golongan Mu'tazilah, ada kita kata pandangan-pandangan, 2-3 pendapat tentang Mu'tazilah ni dia muncul, apa punca dia, apa sebab dia, daripada mana dia boleh keluar timbul aliran Mu'tazilah ni. Dia ada banyak pandangan. Cuma dalam nota kamu Ustaz letakkan pandangan yang dipandang lebih kuat. Okey. Pandangan yang dipandang lebih kuat dan Ustaz lebih cenderung pada pandangan ini. Kemunculan aliran Mu'tazilah dia berkait rapat dengan seorang lelaki namanya Wasil bin Atha.
Wasil bin Atta ni dia adalah seorang yang melazimi majlis ilmu Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri ini adalah kita kata apa? Ulama yang terkenal di Baghdad. Hasan Al-Basri ni dia seorang tabi'in. Hasan Al-Basri ni dia seorang ulama tokoh besar ahli sunnah wal jamaah. Hasan Al-Basri. Jadi Wasil bin Atta dia ni adalah boleh kita kata seorang anak murid yang selalu hadir kelas pengajian Hasan Al-Basri. Satu ketika ada orang tanyakan kepada Hasan Al-Basri, apa hukum, apa kedudukan orang yang berbuat dosa besar? Kamu cuba refresh balik, recall balik apa yang kita cerita dulu tentang Khawarij, apa yang kita cerita dulu tentang Murji'ah. Pada zaman tu, Ustaz sebutkan pada kamu, pergolakan politik, kekacauan politik, ketidakstabilan politik berlaku. Pada masa tu dia ada kumpulan Syiah yang menyokong Ali. Dia ada golongan Khawarij yang kita kata keluar daripada Ali. Dia ada kumpulan-kumpulan sahabat. Contohnya Muawiyah berperang dengan Ali. Lepas tu ada pula kelompok Ummahatul Mukminin Aisyah dengan Talhah dan Zubair, satu kumpulan yang lain pula. Jadi pada masa tu dia ada kumpulan-kumpulan yang masing-masing ada pendirian sendiri dan tidak bersatu, kumpulan-kumpulan ini semua. Jadi dalam kalangan orang yang berilmu, di kalangan sahabat, bab ni kita kata mereka ada benteng yang kuat, ada pendinding yang kuat, dia tak mudah melatah. Tetapi di kalangan orang-orang awam, orang-orang yang biasa-biasa, yang baru memeluk Islam, yang mengaji Islam pun tak tahu mana, golongan-golongan ni banyak menyebutkan tentang permasalahan orang yang berbuat dosa besar. Sebab sebagaimana yang Ustaz pernah cerita pada kamu dalam siri-siri yang terdahulu, bila berlaku peperangan antara Muawiyah dan juga Ali, bila berlaku peperangan antara Aisyah Ummahatul Mukminin dan juga Ali, kan, perang Jamal, perang Siffin, dalam hadis disebutkan pembunuhan saudara sesama Muslim, bunuh orang Islam, yang ni adalah dosa besar. Jadi ada orang tanya kepada Hasan Al-Basri, apa hukum, apa kedudukan orang yang buat dosa besar ni? Dosa besar ni sama ada merujuk kepada apanya pembunuhan sesama Muslim, ataupun dosa-dosa besar yang lain, berzina, minum arak, tinggal solat 5 waktu, menderhaka pada ibu bapa, dosa-dosa besar juga yang tu pun. Jadi soalan ni dia umum lah, apa hukum, apa kedudukan orang yang buat dosa besar? Jadi pada masa itu golongan Khawarij kata apa? Golongan Khawarij kata pelaku dosa besar kekal selama-lamanya dalam neraka. Tak keluar-keluar dah, kekal selama-lamanya dalam neraka. Darah dan harta mereka, maruah mereka halal ditumpahkan, harta mereka halal dirampas. Ni golongan Khawarij, pendirian Khawarij. Murji'ah pula pada masa tu, Murji'ah dia kata pelaku dosa besar adalah orang yang beriman, yang sempurna iman dia, tak terjejas sikit pun iman dia. Sebab mereka mengaku, mereka percaya dalam hati. Tu golongan Murji'ah. Okey. Ahli sunnah kita berkeyakinan orang yang berbuat dosa besar, orang yang menderhaka pada ibu bapa, orang yang minum arak, orang yang berjudi, orang yang membunuh orang Islam yang lainnya, orang yang berbuat dosa besar, mereka masih lagi tergolong sebagai seorang Muslim. Mereka masih lagi tergolong sebagai seorang mukmin, tetapi keimanan mereka terjejas, yang kita sebut sebagai orang yang fasik, orang yang derhaka. Jadi kalau ahli sunnah kata orang yang berbuat dosa besar ni dia dihukumkan sebagai fasik lah, masih lagi Islam, tapi dia ni fasik, dia menderhaka pada Allah. Dan kalaulah dia mati, orang yang berbuat dosa besar ni dia mati sebelum dia sempat bertaubat kepada Allah, maka urusannya terserah pada Allah. Kalau Allah berkehendak nak bagi keampunan, Allah akan ampunkan dosa dia. Kalau Allah berkehendak nak seksa, nak azab, Allah berhak untuk seksa dan azab dia pasal dia berbuat dosa.
Yang tu terserah kepada Allah. Jadi orang yang fasik ni, orang yang berbuat dosa besar, orang yang fasik ni, dia tak kekal dalam neraka. Ahli sunnah berpendirian tak kekal dalam neraka. Kena seksa dulu di neraka. Kalau kata Allah seksa dia, kalau Allah ampun dia. Tapi kalau seksa sampai habis dosa, last sekali dia boleh masuk syurga juga. Dia akan masuk dalam syurga dan dia kekal dalam syurga. Itu pendirian ahli sunnah. Tetapi yang kata Mu'tazilah ni mereka mengambil pendirian orang yang melakukan dosa besar di syurga pun tidak, di neraka pun tidak. Mereka seorang mukmin pun tidak, seorang kafir pun tidak. Ayah ada kelah, pergi mandi. Jadi orang yang melakukan dosa besar ini muslim pun, mukmin pun tidak, kafir pun tidak. Dia berada di antara dua kedudukan. So ini pendirian Mu'tazilah yang dipelopori oleh Wasil bin Atta. Jadi Wasil bin Atta ni dia menyalahi pandangan guru dia lah, Hasan al-Basri ni, yang kata ahli sunnah ni. Dan selepas daripada itu, Wasil bin Atta ni dia keluar. Dia tak ikut dah kelas Hasan al-Basri, dan dia buka majlis ilmu dia sendiri. Daripada sinilah yang kita kata timbulnya aliran Mu'tazilah. Jadi Mu'tazilah ni kalau kamu perhatikan, golongan Mu'tazilah ni sangat dipengaruhi oleh pemikiran falsafah dan juga logik akal dalam memahami akidah Islam. Ni pergi main kat luar pergi. Aliran Mu'tazilah ni sangat kita kata obses dengan akal. Jadi bagi golongan Mu'tazilah, apa saja yang menyalahi akal, yang tak boleh nak difahami oleh akal, okey, tolak. Walaupun Al-Quran menunjukkan perkara yang demikian, walaupun hadis Nabi menunjukkan perkara yang demikian, tapi sebab akal tak boleh nak terima, akal tak boleh nak faham, maka Mu'tazilah dia tolak akal. Adapun kita ahli sunnah ni kita mengakui peranan akal dalam hidup dunia, dalam hidup akhirat, untuk nak dapat keselamatan dunia dan akhirat. Ahli sunnah kita mengakui peranan akal, tapi dalam masa yang sama kita juga sedar akal ini terbatas. Semata-mata akal tak akan bawa kita kepada redha Allah. Sebab tu Allah utus Nabi untuk nak bawa kita kepada redha Allah. Sebab tu Allah turunkan Al-Quran untuk nak jadi petunjuk kepada hidup kita. Kalau akal semata-mata, yang kita kata boleh beza hak mana baik, hak mana buruk dan seumpamanya, akal semata-mata tak akan bawa kita kepada jalan yang Allah redha. Jadi di sini Ustaz nak terangkan pada kamu, ahli sunnah ni dia ada kaedah-kaedah untuk nak kita kata peranan akal ni. Kalau ikut ahli sunnah. Jadi pertamanya, akal atau pandangan tak boleh bercanggah dengan Quran dan hadis yang sahih. Kalaulah seandainya akal kita dia bercanggah dengan Quran ataupun bercanggah dengan hadis sahih, Al-Quran dan hadis sahih itulah yang menjadi keyakinan dan pegangan kita. Akal kita tolak ke tepi. Akal ni dia kena ikut wahyu. Akal kena ikut wahyu, bukan akal yang jadi ketua, wahyu tu yang jadi ketua. Jadi apa yang Al-Quran sebut, apa yang Nabi sebut, itulah yang kita pegang. Jadi walaupun mungkin kadang-kadang akal kita tak boleh nak terima, tapi cukup kita beriman. Yang ni perkara yang Allah sebutkan. Perkara yang kena beriman lah. Tak boleh nak fikir pakai logik akal. Contohnya macam di akhirat nanti, Allah katakan tangan kita, kaki kita, kulit-kulit kita akan bercakap. Pada masa tu mulut ni dah kena bahasa mudah dia, mulut kena zip. Tak boleh cakap dah. Pasal mulut ni kalau bercakap dia jenis kecoh, dia jenis muhung. Jadi mulut tu kena zip, tangan, kaki, kulit kita akan bercakap, mengakui apa yang kita buat. So di sini kalau kita tengok pada apa yang Allah sebutkan tu dalam surah Fussilat, kita tengok macam mana kulit ni boleh bercakap, tang mana gigi dia, tang mana lidah dia, bahasa apa dia nak bercakap. Jadi walaupun perkara itu tidak dapat difahami hakikat dia oleh akal, tapi sebab Allah yang cerita, kita kena faham macam itulah. Jadi akal mesti ikut wahyu.
Kemudian akal ni dia tak ada peranan dia dalam perkara ghaibiyat. Dalam perkara ghaibiyat, macam kita bagi contoh tadi tu, perkara ghaibiyat lah, perkara yang kita tak boleh nak nampak macam mana, tak boleh nak rasa, tak boleh nak bayangkan dengan akal fikiran kita. Macam syurga, kita tak boleh nak bayang macam mana syurga tu, tapi kita yakin syurga ni satu tempat yang sangat-sangat indah, jauh lebih indah daripada dunia. Jadi akal dia tak boleh masuk campur dalam perkara ghaibiyat. Kemudian akal juga dia, kalaulah kita kata apa, dalam perkara-perkara tauqifiyah. Perkara tauqifiyah ni maknanya perkara-perkara yang hanya berdasarkan sumber wahyu. Okey, akal tak boleh campur tangan dalam bab ghaibiyat, dalam bab perkara-perkara yang wahyu saja boleh serta perkara ni. Okey, akal tak boleh masuk campur. Baik, seterusnya aliran Mu'tazilah. Aliran Mu'tazilah ni kita tak perinci sangatlah. Cuma nak sebutkan aliran Mu'tazilah ni dia ada 22 aliran lebih kurang. Dr. Abdullah Yassin dia sebutkan aliran Mu'tazilah ni terpecah kepada 22 kumpulan. Mu'tazilah ni dia memang dah golongan yang tak betul dah, Mu'tazilah ni. Tapi nak kata yang jenis tak betul ni saling mengkafirkan antara satu sama lain. Sama-sama Mu'tazilah pun mereka duk kafir antara satu sama lain. Jadi dalam aliran-aliran Mu'tazilah ni ada dua golongan yang sangat ekstrim dalam mengkafirkan orang, iaitulah golongan Khabitiyah dan Himariyah. Baik, yang tu tak apalah, tu kamu ni boleh bacalah, dia selingan dia. Okey, yang ni yang penting, akidah Mu'tazilah. Apa akidah Mu'tazilah? Mu'tazilah ni walaupun mereka ni saling mengkafirkan antara satu sama lain, walaupun mereka ni terpecah kepada banyak golongan, tetapi mereka sepakat dalam usul al-khamsah. Usul al-khamsah ni makna dia 5 rukun bagi golongan Mu'tazilah. Dia ada 5 rukun, 5 akidah, 5 kepercayaan Mu'tazilah. Yang mana kelima-lima ni berkaitan dengan keesaan Allah, keadilan, janji baik dan janji buruk, tempat di antara dua tempat, dan juga amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi kalau kita baca tengok, kita macam betul kan, tapi sebenarnya ada yang tak betul. Okey, Ustaz perincikan perkara ni satu persatu. Kamu ambil takat ni sudah dah, tak apa dah yang Ustaz cerita ni. Aku lah naik soalan, Ustaz kata huraikan 3 daripada rukun Mu'tazilah dalam bab akidah. Jadi ceritalah 3 perkara daripada 5 perkara ni. Okey, pertama tentang keesaan Allah. Okey, keesaan Allah. Baik. Mu'tazilah dia yakin Allah tak serupa dengan makhluk dan tidak ada sesuatu apa pun yang serupa dengan Allah. Pandangan ni betul tak? Mu'tazilah kata Allah ni tak serupa dengan makhluk dan tidak ada sesuatu apa pun yang menyerupai Allah. Pandangan ni betul. Pandangan ni sebagaimana pandangan ahli sunnah wal jamaah. Tetapi yang silap dia tu adalah apabila Mu'tazilah mendakwa Allah hanya mempunyai zat, Allah tidak mempunyai sifat. Kita bila kita baca Quran, bila kita baca hadis Nabi, kita tengok Allah menceritakan Allah itu basirun, maha melihat, sami'un, maha mendengar, halimun, maha penyantun, raufun, maha berbelas kasihan. Jadi bila kita baca dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi SAW, disebutkan tentang sifat-sifat Allah, disebutkan tentang nama-nama Allah. Jadi ini adalah perkara yang sabit menerusi wahyu. Tetapi Mu'tazilah menafikan sifat-sifat Allah. Dia tolak sifat-sifat Allah. Jadi Mu'tazilah ni kalau kita perhati tengok, dia macam Jahmiyah lah, dia tolak sifat-sifat Allah. Jadi sebab tu kalau kamu perhatikan, kalau kamu perasan, Mu'tazilah dia kata Al-Quran makhluk, Al-Quran bukan kalam Allah. Kenapa Mu'tazilah katakan Al-Quran tu makhluk? Sebab bagi Mu'tazilah Allah tidak berkata-kata. Mu'tazilah juga dia menolak dakwaan orang beriman boleh melihat Allah. Sebab mereka faham kalau boleh tengok Allah, Allah sama macam kita lah, boleh tengok Allah sama macam makhluk Jadi tak boleh tengok Allah. Jadi yang ni kalau kamu perhatikan keimanan mereka. Mereka beriman Allah ni tak serupa dengan makhluk, itu tak apa. Tapi yang salahnya adalah bila mereka menolak sifat-sifat Allah.
Mereka beranggapan Allah hanya mempunyai zat, tapi Allah tidak mempunyai nama dan juga sifat. Kerana itu mereka mengatakan Al-Quran itu makhluk, dan mereka juga mendakwa tidak boleh melihat Allah. Ini bab keesaan Allah. Pandangan Mu'tazilah lah yang menyeleweng ni. Kemudian keadilan. Dalam bab keadilan, Mu'tazilah ni dia percaya Allah Maha Adil. Siapa yang buat kebaikan, dia dapat pahala. Siapa yang buat amal soleh, dia dapat pahala. Siapa yang buat dosa, dia dapat siksa, dia dapat azab lah. Okey, yang tu kita kata tak ada masalah apa. Akan tetapi Mu'tazilah ni duduk jatuh lagi. Akan tetapi Mu'tazilah ni atas sikap yang, atas kepercayaan yang demikian, yang kata Allah ni Maha Adil, Allah bagi pahala pada orang yang melakukan amal soleh, Allah seksa orang yang berbuat dosa. Jadi Mu'tazilah ni dia letakkan sebab Allah tu adil, semua perbuatan manusialah yang bertanggungjawab sepenuhnya. Jadi perbuatan manusia adalah ciptaan manusia, Allah tak ada kaitan apa. Jadi apa saja yang manusia buat, sama ada dari segi tutur kata, tindakan, perbuatan hati, semuanya ni manusia berkuasa mutlak. Tidak ada langsung kudrat dan iradat Allah, tidak ada. Kan kita kalau sebagai seorang Muslim, kita nak buat satu-satu kerja, Nabi ajak kata insya-Allah. Kan kita lapik bahasa kita tu dengan insya-Allah. Insya-Allah esok aku nak pergi kedai. Insya-Allah esok nak balik Kuib. Insya-Allah esok nak buat, insya-Allah esok macam ni. Sebab apa kita kena kata insya-Allah? Sebab apa yang kita nak buat belum tentu kita mampu lakukan kalau Allah tak izin. Kadang-kadang kita kata badan kuat, badan sihat, tapi hujan lebat, tak boleh nak buat kerja juga. Kadang-kadang hujan lebat, badan pun kita kata sakit-sakit, tapi Allah izinkan untuk nak buat kerja, nak sampai di satu-satu tempat. Jadi sebagai seorang Muslim yang berakidah ahli sunnah wal jamaah, kita faham kata perbuatan kita, diri kita adalah ciptaan Allah. Kalau kamu buka Al-Quran dalam surah As-Saffat ayat 96, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang menciptakan kamu dan perbuatan-perbuatan kamu. Maksud perbuatan-perbuatan kita ni apa saja yang kita buat? Makan, minum, tidur, buat baik, buat jahat, semua tu perbuatan-perbuatan kita ni Allah yang menciptakan perbuatan-perbuatan kita. Dan Allah bagi kuasa, Allah bagi kemampuan untuk kita buat satu-satu perkara, tapi kemampuan kita tertakluk dengan izin Allah. Kemampuan, kebolehan kita nak buat satu-satu perkara tertakluk kepada kehendak Allah. Jadi yang mana yang Allah izin, yang mana Allah tak izin, tak izin. Ada hikmah belaka semua tu. Ada orang yang mencuri, Allah bagi kantoi. Ada orang yang curi, Allah bagi dia berjaya curi dia. Tapi bukan makna Allah redha pada mencuri itu. Ada orang yang mengaji, mula-mula jadi tak cerdik. Ada orang yang mengaji pandai terus. Contohnya, dia cepat pandai, dia cepat boleh. Jadi setiap perbuatan manusia ni, dia ada kait dengan izin dan kehendak Allah. Yang mana Allah izin, yang mana Allah tidak izin. Jadi ahli sunnah kita yakin perbuatan kita, diri kita adalah makhluk, ciptaan Allah. Sedangkan Mu'tazilah dia kata perbuatan manusia adalah ciptaan manusia sendiri, tak ada kaitan langsung dengan Allah. Jadi Mu'tazilah ni kalau kamu tengok dalam bab beriman dengan sifat Allah, dia nak sama macam golongan Jahmiyah, tolak sifat-sifat Allah. Dalam bab takdir, dalam bab manusia ni dia ada kuasa tak? Ada kuasa mutlak tak pada diri dia. Jadi Mu'tazilah dalam bab ni dia sependapat dengan golongan Qadariyah. Golongan Qadariyah kata Allah langsung tak ada kuasa atas kita manusia. Apa yang kita buat, kita lah bertanggungjawab sepenuhnya. Tu memang betul, tapi apa yang kita buat tak boleh lari daripada kehendak Allah, daripada keizinan Allah. Itu kita nak kena sedang. Okey, baik. So dalam bab keadilan ni, yang kata rosak tu di mana? Bila golongan Mu'tazilah dia faham kata manusia yang mencipta perbuatan mereka sendiri, Allah tak ada kaitan dalam bab ni. Yang tu yang salah. So yang ni masuk dalam bab akidah mereka tentang keadilan. Kemudian tentang janji baik dan janji buruk. Janji baik dan janji buruk ni kan Allah
dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi, siapa yang buat amal soleh Allah janji pahala sekian sekian sekian. Siapa yang derhaka Allah janjikan azab sekian sekian sekian. Dalam Quran dan dalam hadis Nabi banyak kita kata janji-janji tentang syurga, ganjaran pahala, dan janji-janji ancaman tentang neraka, azab siksa, banyak. So dalam bab ni Mu'tazilah dia kata orang yang buat dosa, tak kira lah dosa besar, dosa kecil, kekal selama-lamanya dalam neraka bila depa tak bertaubat. Pasal apa? Pasal Allah bagi akal dah untuk depa fikir, untuk nak tentukan baik dan buruk. Tapi bila duk buat jahat juga tak mahu nak guna akal. Jadi kalau mati tu tak sempat taubat, maka selama-lamanya dalam neraka. Yang tu yang salah tu. Sebab kita ahli sunnah macam Ustaz sebut tadi, kalau dosa yang selain daripada syirik, Allah boleh ampun kalau Allah nak ampun, dan Allah boleh seksa kalau Allah nak seksa. Sebab Allah dah memang bagi peringatan pada kita. Tapi Mu'tazilah ni dia faham kalau orang yang buat dosa ni mati tak sempat taubat dekat Allah, maka kekal dalam neraka. Kemudian berada di antara dua tempat ni, satu rukun iman depa yang keempat. Berada di antara dua tempat ni makna dia orang yang buat dosa besar, orang beriman pun bukan, orang kafir pun bukan, duduk tengah-tengah. Jadi dalam Islam ni dia tak ada yang duduk tengah-tengah ni. Dia sama ada masuk syurga, masuk neraka. Iman, kufur. Sunnah, bid'ah. Tauhid, syirik. Dia salah satu. Jadi nak kata duduk tengah-tengah nak ambil yang berkecuali ke apa, tak ada. So di sini kalau kita perhatikan, dalam bab ni Mu'tazilah lah yang kata Wasil bin Atta ni, dia lah seorang-seorang dia yang duk faham kata duk tengah-tengah. Kalau Khawarij dia melampau terus, dia kata kekal dalam neraka orang yang buat dosa besar ni. Kalau Murji'ah pula dia longgang sangat, dia kata apa, masih lagi seorang mukmin yang sempurna, makna masuk syurga lah. Tapi Wasil bin Atta Mu'tazilah ni dia kata duk tengah-tengah. Iman pun tak, kufur pun tak, syurga pun tak, neraka pun tak. Itu bukan dia lah, kita kata. Okey, baik. Kemudian amar ma'ruf nahi mungkar. Dalam bab amar ma'ruf nahi mungkar ni, Mu'tazilah ni dia sependapat dengan ahli sunnah juga dalam bab setiap muslim wajib mengajak kepada ma'ruf, mencegah daripada yang mungkar. Cuma beza dia, ahli sunnah menilaikan yang Ma'ruf ni kalau ikut ahli sunnah apa yang sesuai dengan Quran dan hadis. Adapun Mu'tazilah ni dia nilaikan ma'ruf ikut akal. Jadi hak mana yang akal kata baik, tu kira ma'ruf lah. Kalau akal kata tak baik, tak elok lah, tak bagus lah. Jadi yang ni yang kita kata masalah pada Mu'tazilah ni, dia guna akal dia untuk dia nak menilaikan satu-satu perkara. Contohlah Ustaz sebut pada kamu, dan saya rasa Ustaz pernah sebut pada kamu lama-lama dulu, macam mana riba ni haram. Baik, mungkinlah kita tertanya-tanya, kenapa riba itu haram? Sebagaimana babi itu haram dimakan, kenapa riba itu haram? Jadi babi mungkinlah kita kata sebab ada cacing, masak lama-lama pun dia tak mati. Cacing ni bahaya, apa semua tu, dia ada memudaratkan. Okey, sebab tu Allah haramkan. Riba pula sebab dia menzalimi orang yang berhutang. Pinjam 100, saya kena bayar 1000 contohnya. Dia menzalimi orang yang berhutang. Okey, persoalan dia di sini, kalaulah contoh macam babi tu ada teknologi yang canggih, pembakaran yang kita kata hebat, boleh masak-masak, cacing tu pun kita kata tak ada dah. Jadi halal tak babi itu? Boleh dimakan tak babi itu bila mudarat tu tak ada dah? Ataupun kalau macam riba, ada mai ceti, ada mai alung ke apa, sebelum nak pinjam duit tu kan dia ada agreement dia ada kontrak dia, dan selalunya sebelum kita nak dapat duit tu kita kena sign dululah persetujuan. Okey, bila nak pinjam duit dengan alung ni ataupun dengan yang bank konvensional apa semua ni yang mengamalkan riba ni, dia dah bagi dah term dia, syarat-syarat dia apa semua. Dia tanya kita setuju ke tak setuju. Kalau setuju, sign. Tak setuju, tak usah sign. Tapi tak dapatlah apa pinjaman tu. Okey, kita setuju. Bila kita setuju, makna dia reda dah lah. Yang memberi hutang pun setuju, reda. Yang diberi hutang pun dia, yang berhutang pun dia setuju, dia reda.
Kalau dah sama-sama redha, tak apalah. Kalau dah sama-sama redha, sama-sama suka, tak apa. Ha. Jadi apakah yang haram riba tu dia boleh jadi halal bila sama-sama suka, sama-sama redha. Baik. Jadi ahli sunnah tidak mengatakan tidak. Sebab yang haram itu apa yang Allah haramkan, yang halal apa yang Allah halalkan. Tak kira lah cacing pita tu boleh mati ke, redha tak redha ke apa semua, tak kira hak tu. Yang Allah kata haram, haram. Yang Allah kata halal, halal. Itu dia punya prinsip dia. Jadi ahli sunnah kita mengambil pendirian ma'ruf apa yang sesuai dengan Quran dan hadis. Apa yang tak sesuai dengan Quran dan hadis kita kata bukan benda yang ma'ruf lah. Contoh macam perkara bid'ah, perkara yang direka-reka dalam urusan agama. Perkara-perkara yang direka-reka dalam urusan agama, tak ada contoh daripada Nabi, kita kata tak betul, tak elok ah. Contoh kita duk berselawat, selawat tafrijiyah, selawat syifa, selawat nariyah apa semua tu. Selawat-selawat ni tak ada contoh dia daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selawat-selawat ni lafaz-lafaz dia tu ada kita kata goyah dari segi akidah. Selawat-selawat ni bila disebutkan dengan ganjaran macam ni, tak ada langsung jaminan dia apa contoh dia daripada Nabi. Maka okey, yang ni letak ke tepi. Yang ni adalah amalan-amalan yang direka-reka, kita tolak ke tepi. Kita tak beramal. Ambil yang jelas sunnah dia daripada Nabi. Tu yang dinamakan ma'ruf. Jadi inilah yang kamu perlu jelas, sabar sikit tentang Mu'tazilah. Nanti insya-Allah kita akan tengok sedikit perkara tentang perbandingan antara akidah Mu'tazilah dan juga ahli sunnah. Okey, baik. Asa sekadar itu dulu untuk kelas hari ini. Mudah-mudahan sikit sebanyak sama-sama kita dapat ambil manfaat, insya-Allah. Kita sudahi dengan tasbih kafarah.